Pusing sekejap, tudung dekat ni. Pusing sekejap, tudung. Pusing sekejap, muka betul-betul dekat ni. Betul lah sayang ni. Baru betul. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-puan mata Allah sekalian. Untuk pagi ini saya bersama dengan salah seorang anak lagi. Anak yang keberapa ni? Ketiga. Nama siapa? Tengku Maisarah. Binti Tengku Fazli. Kontrol ni. Umur berapa? 12. 12 tahun. Okey, jadi Sarah akan memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian 10 ayat awal Kahfi dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Betul Sarah? Okey, silakan. InsyaAllah sama-sama kita membaca Al-Fatihah, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi bagi memulakan majlis ilmu kitab Riyadhus Shalihin kita pagi ini. Okey, sila Maisarah. Ini anak yang ketiga. Okey. Tarik up ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Tarik nafas. Nak minum air sikit? Nah. Minum air sikit. Nervous tak, Sarah? Tak. Okey. Tangan tu boleh naik dua-dua supaya selesa. Faham tak? Kan? Supaya selesa. Okey, duduk tegak. Okey, baca. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. Kena baiki daripada awal, tak boleh baiki tengah. Daripada awal. الذين ضل سعيهم الذين ضل سعيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء. Kena ambil daripada awal. Faham kan, Sarah? أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسله خزوا. Salah, tak ada lihi. Ambil. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Panjang. Warusuli huzwa. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا. Mana boleh sambung macam tu? Masya Allah. Kalau dah mesti kena ambil satu perkataan sebelum. Ambil falyamal. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Kenapa Sarah? Bacakan kedua ni nervous ke? Nervous sikit. Ha? Nervous sikit. Sarah, apa kebaikan kita baca Al-Kahfi awal dan akhir ni? Kenapa kita beramal baca Al-Kahfi 10 ayat awal? Selamatkan kita dari Dajjal. Daripada Dajjal? Daripada fitnah Dajjal? Sekarang fitnah Dajjal dah ada? Yelah, Dajjal yang betul tu fitnah-fitnah kecil dah ada? Ada. Contohnya? Contohnya apa? Media sosial. Fitnah ni maksud dia apa? Macam orang cakap kepada benda yang tak benar. Okey, lagi. Lagi fitnah? Bukan semestinya apa yang tidak benar. Fitnah ni juga mau maksud? Tak tahu. Ya, ujian. Okey. Sarah, fitnah ni termasuk ujian, kan? Betul tak? Ujian apa bagi seorang remaja macam Sarah, baru umur 12 tahun, apa ujiannya? Media sosial. Contoh? Cuba fikir. Contoh apa? Contoh apa Sarah? Macam dedahkan aurat dalam TikTok, Instagram macam tu. Ya. Okey, sebagai ni Umi tanya Sarah tu betul. Sebagai remaja perempuan kan, Sarah rasa apa cabaran untuk membesar? Maksudnya perkara yang Sarah rasa suka tapi tak boleh buat. Tak ada. Rasa tak macam susah kalau tutup aurat? Okey. Okey. Subhanallah. Saya ada nak bagi apa-apa perkongsian nasihat? Okey, sahabat-sahabat sekalian, ini anak saya Tengku Maisara, umurnya 12 tahun. Ya. Betul. Dia pendiam sikit. Tak ada pendiam sangat, pendiam sikit lah. Lebih kurang macam ayah dia. Tadi tu saya terus ajak, saya kata, Sarah, teman Umi baca Al-Kahfi 10 ayat awal supaya akhir. Lepas tu dia jenis yang style okey je. Semua okey. Okey. Walaupun saya tahu dia macam, dia tak ada buat persiapan apa-apa. Dia macam tak ready. Tapi dia seseorang yang apa-apa okey dulu. Okey. Macam tu je. Slow motion okey. Jadi sebab itu Umi risau juga tadi. Sarah boleh baca lancar tak? Bila masuk 10 ayat awal okey lagi, supaya akhir tu dah nampak dia mula nervous. Okey Sarah, terima kasih banyak. Tahniah, terbaik. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang aku apa? Dah 7.20. Okey, tuan-tuan sekalian, doakan untuk Tengku Maisara. Masya Allah. Muslimin muslimat, sahabat sekalian. Sekarang kita baca Asmaul Husna.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzillul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwabul Muntaqimul Afu Ra'uf Al-Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidus Saburul Ladzi Laisa Kamislihi Syai'un wa huwa Sami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun ghafala an dzikrihil ghafilun. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat imati Allah sekalian. Alhamdulillah untuk pengajian Riyadhus Salihin kita pagi ini kita akan menyambungnya untuk membacakan hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-41 dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah. Tidak. Betul. Subhanallah. Ya, betul. Hadis yang ke-17 dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-41. Dan kerana hadis ini agak panjang, jadi saya tak tulis juga. Kita sama-sama membaca dan mensyarahkan hadis ini berdasarkan kitab-kitab yang ada di hadapan kita ni. Subhanallah. Kepada sahabat-sahabat yang baru follow dan mengikuti kuliah, kita sebenarnya dalam kuliah kitab Riyadhus Salihin, dan saya ada merujuk 3 buah kitab Riyadhus Salihin, dan kalau anda ada apa pun, mana-mana kitab pun anda boleh saja guna, tidak semestinya menggunakan kitab yang sama, asalkan nombor hadis yang sama. InsyaAllah nombor hadis mana-mana kitab Riyadhus Salihin juga sama, tuan-puan sekalian. Okey, sekarang kita akan baca hadis yang ke-41 dalam kitab Riyadhus Salihin. Ia merupakan hadis yang ke-17 dalam bab sabar. Masya Allah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah bila kita membacakan hadis Nabi, kita sama-sama memberikan perhatian dan menghormati ketika hadis Nabi dibacakan. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat pahala menghormati hadis Nabi. Secara tidak langsung kita sedang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah. Sama juga bila kita mendengarkan Al-Quran, kalau kita tak baca dan kita dengar ada orang yang baca, maka kita menghormati. Kita berdiam sekejap, kita mendengar dengan teliti. Subhanallah. Hadis Nabi juga adalah satu wahyu daripada Allah melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada ilham kan. Kemudian Nabi SAW menuturkannya sendiri. Okey. Subhanallah. Hadis yang ke-17 dalam bab sabar, hadis ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin Ar-Ratti. Khabbab bin Ar-Ratti qala radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burudatan fi zillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, hadis ini bermaksud, artinya diriwayatkan daripada Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, kami telah mengadu keadaan orang Islam yang diseksa dan disakiti oleh kaum musyrikin Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berbaring dengan berbantalkan sehelai burdah, iaitu sejenis selimut yang berjalur-jalur di bawah naungan Kaabah. Allahu Akbar. Okey, kita ulang lagi. Tuan-tuan sekalian cuba perhatikan hadis ini daripada Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arad bahawa beliau berkata, kami telah mengadu keadaan orang Islam yang diseksa dan disakiti oleh kaum musyrikin Mekah kepada Rasulullah. Masa ni sahabat-sahabat pergi mengadu, kan, yang diceritakan oleh Abu Abdillah, kami, maksudnya ada berapa orang, pergi kepada Rasulullah mengadu keadaan orang Islam yang sedang diseksa dan disakiti oleh kaum musyrikin Mekah. Maksudnya hadis ini ketika berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah lagi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berbaring dengan berbantaikan sehelai burdah. Masa tu Nabi sedang berbaring, masya-Allah, berbantalkan sehelai burdah, iaitu sejenis selimut yang berjalur-jalur di bawah naungan Kaabah. Kami berkata, sudikah Tuan meminta pertolongan Allah untuk kami ke atas kaum musyrikin? Sudikah Tuan berdoa kepada Allah untuk kami? Masya Allah. Sahabat-sahabat ni minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sudikah Tuan meminta tolong dengan Allah? Sudikah Tuan berdoa kepada Allah untuk kami? Subhanallah. Mereka ini mewakili umat Islam antara yang terawal, tuan-puan sekalian. Antara yang terawal menyahut seruan tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian mereka menempuh ujian, seksaan, penderaan dan pelbagai bentuk kecaman, ancaman dan sebagainya. Mungkin sampai satu ketika mereka dah rasa lemah ataupun rasa tak kuat. Lalu mereka meminta dengan Rasulullah supaya memohon pertolongan Allah dan supaya berdoa untuk mereka. Subhanallah. Baginda menjawab. Dengar jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bila di kalangan orang mukmin, orang muslim meminta pertolongan supaya melepaskan ataupun merengangkan, datanglah pertolongan daripada Allah untuk membantu mereka. Baginda menjawab, Masya Allah, sesungguhnya di kalangan umat sebelum kamu ada lelaki yang ditangkap lalu digali lubang untuknya di permukaan tanah. Dia pun diletakkan ke dalam lubang itu. Subhanallah. Kemudian dibawa gergaji dan diletakkan di atas kepalanya lalu dibelah dua.
Dia juga diseksa dengan disikat badannya menggunakan sikat-sikat besi sehingga tanggal daging dan tulangnya. Tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada terus berpegang teguh dengan agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini, sehinggalah orang yang bermusafir dengan menunggang unta atau sebagainya dari Sana'a ke Hadramaut tidak akan berasa takut kecuali kepada Allah. Selain bimbang serigala akan menyerang kambing dan biri-birinya, tetapi kamu gopoh dan tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Manakala dalam satu riwayat lain pula disebut, ketika baginda sedang berbaring dengan berbantalkan sehelai burdah, dan sesungguhnya kami pada masa itu menghadapi kesusahan yang teruk daripada kaum musyrik yang menyeksa kami, membunuh dan sebagainya. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, subhanallah, sudah tentu jika Nabi berdoa, Nabi meminta pertolongan Allah, akan datang pertolongan Allah. Dengan apa jua bentuk permintaan Nabi untuk dihancurkan kaum musyrikin, Allah boleh melakukannya. Untuk menurunkan api yang panas daripada yang membakar umat kaum musyrikin, niscaya Allah mampu melakukannya. Untuk menenggelamkan, untuk membuka ataupun untuk membelah bumi lalu menenggelamkan kaum musyrikin, Allah boleh lakukannya sekelip mata. Subhanallah, tetapi bila datangnya kaum mukminin, kaum muslimin memohon pertolongan, dek kerana mereka sudah tidak mampu menahan penyiksaan, pembunuhan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap umat Islam ketika itu, lalu Nabi tidak tergesa-gesa untuk menerima permintaan tersebut, tetapi Nabi menambahkan keimanan dan kekuatan, memberi contoh kisah-kisah yang terdahulu. Apa yang Nabi sampaikan kepada mereka yang datang bertemu dengan Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya di kalangan umat sebelum kamu ada lelaki yang ditangkap, lalu digali lubangnya untuknya di permukaan tanah. Dia pun diletakkan ke dalam lubang itu. Kita bayangkan dia diletakkan mungkin separuh badannya supaya dia tidak boleh lari. Kemudian dibawa gergaji dan diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelah dua. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau digunakan mesin laser ke ataupun gunakan, tuan-puan sekalian, gergaji, tuan-puan, kita boleh bayang gergaji. Gergaji mempunyai mata-mata yang tajam, tetapi gergaji tidak boleh menghiris dengan laju. Subhanallah, gergaji sifatnya perlu di kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, depan belakang, tuan-puan sekalian. Lelaki ini digergaji, tuan-puan sekalian, sehingga terbelah dua. Dan kita dah baca kisah dua orang yang digaji hidup-hidup, bukan mati, hidup-hidup, tuan-puan sekalian. Iaitu yang kita bacakan, kisah Ashabul Ukhdud tu. Masya Allah. Kita dah baca pada siri yang lepas dalam bab sabar. Ustaz tolong tutup, tadi saya dah tutup sebenarnya. Subhanallah, dalam siri yang lepas kita dah baca bagaimana kisah seorang pemuda yang dipilih oleh raja untuk belajar sihir. Ingat lagi tak kisah tu, tuan-puan sekalian? Dan mungkin di dalam hadis ini Nabi mengulangi kisah tersebut, tetapi pendek saja Nabi ulang. Nabi sebut apa? Pada kaum sebelum kamu, mereka itu digali, kemudian mereka itu dimasukkan, ditanam separuh badan, lalu mereka digaji hidup-hidup sehingga terbelah dua badan. Tuan-puan sekalian, nak sampai tahap mana baru meninggal dunia? Dibelah dua, tuan-puan sekalian. Namun mereka tetap teguh, tidak keluar daripada agama Allah. Kemudian ada lagi, kan, dia juga diseksa dengan disikat badannya. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian, tak boleh dibayangkan. Sebelum dibelah dua, diseksa dulu. Disikat badannya menggunakan sikat-sikat besi. Bukan sikat rambut, tuan-puan sekalian, tetapi sikat besi. Maksudnya dia umpama sikat tetapi besi yang tajam, sehingga tanggal daging dan tulangnya. Maksudnya disikat sehingga dagingnya terkoyak, sehingga menampakkan tulang, lalu tulangnya juga disikat sehingga tertanggal tulangnya. Tuan-puan sekalian, dan mungkin itu dilakukan sebelum dia ditanam sehingga digergaji. Mungkin sebelum itu disikat dulu kakinya, disikat pahanya, mungkin disikat bahagian mana, ya Allah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar.
Tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada terus berpegang teguh dengan agamanya. Masya Allah. Begitu hebat dan begitu berat sesaan umat terdahulu dalam mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Demi Allah, Nabi kata, sesungguhnya pasti, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini. Sehinggalah orang yang bermusafir dengan menunggang unta atau sebagainya. Dari Sana'a ke Hadramaut tidak akan berasa takut kecuali Allah. Selain bimbang serigala akan menyerang kambing dan biri-birinya. Tetapi kamu gopoh dan tergesa-gesa. Yang dimasukkan di sini, Nabi memberi gambaran. Satu ketika nanti, kamu akan digeruni oleh para musuh. Tidak ada lagi para musuh yang berani menzalimimu. Tidak ada lagi para musyrikin yang berani untuk menentangmu secara terbuka, untuk menyeksamu. Melainkan ketika itu, kamu hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun bimbang sekiranya kambing dan biri-biri kamu akan diserang oleh serigala. Itu saja. Maksudnya ketika itu, Islam telah pun menguasai dunia. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berkongsi kisah Masyitah. Kisah Masyitah ini diceritakan dalam riwayat yang sahih. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Ini hadis riwayat Bukhari atau Muslim ataupun riwayat Bukhari dan Muslim. Ia adalah hadis sahih. Yang mana Nabi SAW bersabda, ketika aku melalui dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, tuan-puan sekalian, masa tu perjalanan Nabi daripada Mekah nak menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tetapi perjalanan Nabi dibawa dulu melalui Madinah. Masya Allah, ketika itu Nabi masih di Mekah, tuan-puan sekalian, belum lagi hijrah. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku sebelum hijrah. Peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan wahyu salat. Kita tahu kan perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, daripada Masjidil Aqsa di Palestin dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Namun dalam perjalanan daripada Mekah ke Palestin, Nabi melalui tempat-tempat penting yang sengaja malaikat Jibril lalu dulu. Dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba Nabi tercium bau yang sangat harum, yang sangat wangi, tuan-puan sekalian, yang sangat harum, sangat wangi. Kemudian Nabi SAW bertanya. Ini cerita yang sahih, riwayat yang sahih. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah yang berbau harum itu? Apakah yang bau wangi sangat tu? Kita baru melalui satu tempat yang sangat wangi. Kemudian malaikat Jibril pun bercerita, itu adalah makam Masyitah. Kita baru melalui makam Masyitah, seorang wanita. Wahai wanita sekalian, mari kita tengok apa pengorbanan yang dilakukan oleh Masyitah untuk mentauhidkan kalimah la ilaha illallah. Menjadi inspirasi kepada kita wanita hari ini supaya mempertahankan kalimah la ilaha illallah dalam diri kita, dalam anak kita, dalam cucu cicit kita. Apabila keluar betul nanti Dajjal, Al-Masihud Dajjal, tetapi anak-anak cucu kita tetap teguh dengan kalimah la ilaha illallah. Walaupun Dajjal ketika itu akan menggunakan segala bentuk yang dia ada, segala fitnah, segala ujian, segala tipu daya, segala penyiksaan, segala azab yang dia lakukan, namun tetap teguh tidak mengeluarkan kalimah Dajjal itu sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Masyitah, tuan-puan sekalian, lalu malaikat Jibril. Nabi Muhammad bertanya, Ustaz boleh carikan hadis berkenaan dengan Masyitah? Yang baru ni kita baca. Tim misi sediakan dah kot. Bila saya sebut pasal Masyitah, tim misi bagi hadis berkenaan dengan Masyitah. Subhanallah. Kemudian, muslimin-muslimat sekalian, Nabi bertanya, siapakah itu Masyitah? Allahu Akbar. Lalu diceritakan, Masyitah itu merupakan tukang sikat ataupun pendandan anak kepada Fir'aun. Ketika itu Masyitah pendandan ataupun hamba. Ya, Masyitah ini seorang hamba. Seorang hamba kepada Fir'aun. Kita tahu Fir'aun adalah raja. Fir'aun adalah pemerintah yang sangat zalim, yang sangat kejam, yang sentiasa menggunakan rakyat dia untuk membesarkan, meluaskan kekuasaannya, untuk membina binaan-binaan sehingga kan rakyatnya mati kebuluran, rakyatnya mati terseksa, kerja yang berlebihan, tidak ada rehat, tidak ada makan, dan ia sangat zalim, tuan-puan sekalian.
dan dia adalah Firaun. Memang ada ramai Firaun tuan-puan sekalian. Namun kisah ini, Firaun ini, dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak membenarkan mana-mana Tuhan. Jika dia tahu ada orang yang mengesakan Tuhan selain daripada dia, maka dia akan menyeksa dengan sedahsyatnya untuk menjadikan satu amaran kepada orang lain. Siapa yang berani mengakui dia selain dia sebagai Tuhan akan diseksa dengan dahsyat. Masyitah ditakdirkan Allah menjadi seorang hamba dan diperintahkan untuk bekerja di istana Firaun. Dan tugasnya adalah menyisir, mendandan ataupun merapikan anak perempuan Firaun. Satu hari terjatuhlah sikat itu. Ini cerita yang sahih tuan-puan sekalian. Satu hari sikat tersebut jatuh tuan-puan sekalian. Lalu dia menyebutkan tentang, lalu ketika Masyitah nak ambil sikat tersebut, Masyitah menyebut Bismillah. Ini kisahnya, hadisnya. Masya Allah. Ada hadis, baru ni kita baca. Memang hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya bukan apa nak tengok rujukan, saya takut saya silap. Tapi saya ingat hadis tersebut dari segi mafhum cerita hadis tu. Kemudian bila Masyitah nak ambil sikat tu, Masyitah pun sebut Bismillah. Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian anak perempuan Firaun ni bertanya, wahai Masyitah, adakah yang kamu masukkan itu ayahku? Masyitah kata tidak. Sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Berani Masyitah. Masyitah tidak berdolak dalih. Oh, dah tersilap sebut Allah dengan nama Allah tu, dengan nama Tuhan Allah. Tak adalah Masyitah berdolak, tak. Bukan. Tak. Masyitah tidak menyembunyikan keesaannya kepada Allah. Bila ditanya oleh anak Firaun ni, adakah yang kamu maksudkan Tuhan itu adalah ayahku? Masyitah kata tidak. Sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Kemudian anak perempuan ini mengugut Masyitah. Wahai Masyitah, aku akan bagi tahu kepada ayahku. Masyitah tidak menghalang. Lalu Masyitah dipanggil oleh Firaun. Lalu Masyitah ditanya oleh Firaun, adakah ada Tuhan selain daripadaku, wahai Masyitah? Lalu Masyitah menjawab dengan berani di hadapan Firaun yang sangat zalim. Masyitah menjawab, sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Allahu Akbar. Seorang wanita, tuan-puan sekalian, sangat teguh imannya. Dan dia tahu bila dia menyatakan itu di hadapan Firaun, dia bakal diseksa dengan dahsyat. Lalu apa perintah Firaun? Firaun memerintahkan tenteranya untuk mencairkan tembaga, tuan-puan sekalian. Besi tembaga dicairkan. Tuan-puan sekalian, kita kena fahamnya, api itu panas. Dan bila api itu membakar memang seksa. Air yang mendidih juga panas, tuan-puan sekalian. Kalau dididihkan lalu dimasukkan manusia dalam tu, mati juga. Dan minyak panas itu juga panas, tuan-puan sekalian. Minyak panas ni, kalau dipanaskan, menggelegaklah minyak panas itu, kemudian dimasukkan manusia juga akan mati. Tetapi di dalam hadis Nabi ini, tuan-puan sekalian, dalam hadis Nabi ini, tuan-puan sekalian, baru ni ada dalam tim tak bagi lagi ke Ustaz? Tetapi dalam hadis ini, tuan-puan sekalian, disebutkan iaitu tembaga. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis ini iaitu berkenaan dengan tembaga. Firaun memerintahkan untuk diambilkan patung lembu betina yang diperbuat daripada tembaga. Patung yang lembu betina yang dibuat daripada tembaga lalu dipanaskan sampai mencair, kemudian memerintahkan Masyitah beserta anak-anaknya untuk masuk, untuk terjun ke dalam tembaga yang telah dicairkan tadi. Tuan-puan sekalian, kepanasan tembaga bila dicairkan berkali ganda berbanding kepanasan air, berbanding kepanasan minyak, berbanding kepanasan api. Memang dahsyat. Firaun perintahkan ada seekor lembu betina kan yang dibentuk daripada tembaga dicairkan. Kemudian Firaun bukan hanya memerintahkan Masyitah, tetapi Firaun memerintahkan anak-anak Masyitah. Masyitah ada berapa orang anak? Anak-anak dulu diminta terjun dalam tembaga tersebut. Kemudian setelah anak-anaknya telah pun terjun, nak kata betapa dahsyat dan zalimnya Firaun. Dia menggugut Masyitah supaya keluar daripada kalimah la ilaha illallah.
dia memerintahkan anak Masyitah dulu untuk terjun ke dalam tembaga yang panas, yang senang menggelenggak itu. Kemudian bila saat ketika itu Masyitah tiba giliran Masyitah sedang mendukung bayinya yang masih menyusu. Mungkin umurnya 3 bulan, mungkin umurnya 5 bulan, 6 bulan, yang masih dalam dukungan, yang masih menyusu tuan-puan sekalian. Masya Allah. Ini adalah hadis sahih tuan-puan sekalian. Minta maaf, ia bukan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, tapi hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Kemudian ketika Masyitah sedang mendukung anaknya yang kecil itu, dan Masyitah mula rasa serba salah. Tidak sampai hati, bukan kerana takut dirinya diseksa, tapi tak sampai hati bila melihat anak kecilnya, babynya, yang sama-sama nak terjun ke kawah yang sedang menggelegak tembaga ni. Lalu Allah mengizinkan. Okey, namun sebelum itu tuan-puan sekalian, tukang sikat itu iaitu Masyitah berkata, aku ada satu permintaan kepadamu, wahai Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata, apa permintaanmu? Dia menjawab, aku meminta agar engkau mengumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku di dalam satu kain lalu ditanamkan. Subhanallah. Lalu Fir'aun berkata, itu hakmu. Maksudnya kami akan buat. Masya Allah. Fir'aun ni di hadapan orang ramai ni, suruh anak-anak Masyitah dan Masyitah terjun, tetapi Masyitah minta setelah selesai tulang-tulang ataupun sisa daripada yang engkau bakar, engkau direbus ni dalam tembaga yang menggelegak ni, Allahu Akbar, agar ditanam di satu tempat tulangku dan tulang anak-anakku. Lalu Fir'aun memerintahkan agar melemparkan anak-anaknya di hadapannya satu persatu, hingga tinggal anaknya yang masih menyusu. Dia kelihatan ragu-ragu kerana anaknya tersebut. Tetapi anak tersebut berkata dengan izin Allah. Anak kecil ni, baby ni boleh bercakap. Ini di antara beberapa orang bayi yang Allah izinkan berkata-kata. Lalu anak ini berkata, wahai ibuku, tabahlah, teguhkanlah hatimu wahai ibuku. Sesungguhnya azab dunia ini lebih ringan daripada azab akhirat. Maka Masyitah pun tabah. Lalu Masyitah pun terjun ke dalam kawah yang berisi tembaga yang sedang menggelegak. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jika kita lihat kisah Masyitah ini, ia memberikan satu contoh tauladan yang sangat hebat. Seorang wanita yang sangat teguh dengan kalimah la ilaha illallah. Namun kehebatan wanita yang bernama Masyitah ini, kita boleh lihat dalam sisi seorang ibu yang sangat hebat. Kerana berjaya mendidik anak-anak kecilnya tuan-puan sekalian. Anaknya yang masih bayi dan anak-anaknya yang lain bukan sudah dewasa tetapi masih lagi kanak-kanak. Mungkin masih remaja tuan-puan sekalian. Ketika diperintahkan oleh Fir'aun untuk anak kecilnya terjun ke dalam kawah yang berisi tembaga yang sedang menggelegak. Anak-anaknya tidak meminta ataupun merayu untuk ibunya. Wahai ibuku, mengakulah Fir'aun itu Tuhan kita, contohnya tidak. Maksudnya hebatnya Masyitah ini bukan hanya dia saja, tetapi anak kecilnya juga, anak-anaknya juga sangat teguh berpegang dengan kalimah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sebab itu bila saya baca kisah Masyitah ini, ya Allah, hebatnya Masyitah ini mengorbankan dirinya untuk menjadi satu kisah tauladan untuk wanita kita hari ini. Dan apa anak kecilnya jawab ketika Masyitah ragu-ragu nak terjun ke dalam kawah tersebut? Masyitah jawab apa tuan-puan sekalian? Anak kecil jawab apa? Wahai ibuku, sesungguhnya sesaan di dunia ini lebih ringan daripada sesaan di akhirat kelak. Tuan-puan sekalian, ujian yang kita tempuh hari ini tidak seberat ujian Masyitah. Melihat depan mata seorang demi seorang anaknya mati dalam keadaan terseksa dalam kawah yang menggelegak dengan tembaga cair. Ujian kita hari ini untuk mempertahankan agama kita. Subhanallah, untuk solat, untuk tutup aurat, apa halangan kita? Kita tidak ada halangan untuk tutup aurat hari ini, melainkan nafsu kita sendiri. Kita tidak ada halangan pun untuk bangun pada waktu malam, untuk bertahajud, untuk bangun solat syukur, untuk memuji Allah, untuk baca Al-Quran, melainkan nafsu tidur kita sahaja. Melainkan aircon yang sangat sedap, melainkan kipas yang sangat sedap, melainkan selimut yang sangat sedap. Ujian kita adalah nafsu. Lena yang panjang, angan-angan yang tidak berkesudahan, makan yang terlebih kenyang. Tuan-puan sekalian,
Kita tidak ada halangan pun untuk berpuasa pada siang hari. Kita tidak ada halangan sedikit pun untuk beramal dengan Islam hari ini. Untuk hijrah, untuk berubah dan sebagainya. Kita tidak diseksa tuan-puan sekalian. Tetapi kita terpenjara dengan hawa nafsu kita. Kita terpenjara dengan bisikan syaitan. Kita terpenjara dengan habuan dunia yang sangat mengasyikkan. Dengan terpesona dengan apa yang kita lihat melalui media sosial. Sehingga kita tidak habis-habis membazirkan harta sampai mengurangkan sedekah. Tak habis-habis kita shopping. Tak habis-habis kita beli. Walaupun sebenarnya kita dah serba ada. Tetapi kita terpesona dengan dunia yang dihadapkan di hadapan mata. Akhirnya kita membazir dan kita bakal dihisap besok. Akhirnya kita kurang dalam bersedekah, membantu orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Menghulurkan perjuangan kepada agama Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, semalam saya dengar satu ceramah mafhum daripada hadis Nabi SAW, seorang ustaz apa nama saya tak ingat. Siapa yang kurang mengeluarkan peluh untuk agama Allah pada saat dia hidup di dunia, maka dia akan tenggelam dengan peluhnya di mahsyar kelak. Kita tahu dalam satu hadis Nabi menggambarkan bagaimana suasana di mahsyar kelak. Ada manusia yang peluhnya sampai ke lutut. Ini hadis Nabi tuan-puan sekalian. Ada manusia peluhnya sampai ke pinggang. Ada manusia peluhnya sampai ke leher. Ada manusia yang peluhnya sampai cukup-cukup. Dia macam lemas. Macam cukup-cukup je ke hidungnya. Dia macam terapung-apung untuk mencari nyawa. Ada peluhnya sampai menenggelamkan dirinya. Tuan-puan sekalian. Siapa yang kurang menitiskan peluh untuk bekerja keras, mencari rezeki yang halal, untuk menghulurkan rezeki itu sebahagiannya untuk agama Allah, untuk berjuang, hantar ke Palestin ke Syria ke, untuk pejuang-pejuang agama Allah di Malaysia ke. Berpeluh dia cari rezeki, berpeluh dia dalam solat, berpeluh dia dalam baca Al-Quran. Walaupun mungkin peluh itu tidak keluar, tak menitik tuan-puan sekalian, maksudnya di sini kita bersusah payah untuk melakukan amal soleh. Bersusah payah tuan-puan sekalian untuk tolong orang susah. Bersusah payah untuk tolong masa-masa banjir sekarang di Sabah. Tuan-puan sekalian, saya bila tengok gambar-gambar saudara Islam kita yang bukan Islam di Sabah sekarang. Mereka itu memang orang dah susah. Hidup memang dah selalu lapar. Jarang-jarang kenyang tuan-puan sekalian. Tengok kemusnahan yang mereka hadapi. Bukan rumah saja yang musnah. Bahkan seluruh isi rumah musnah. Kan berlakunya bukan sekadar banjir tetapi runtuhan-runtuhan tanah. Rumah mereka musnah, dihanyut dan sebagainya. Bagaimana mereka nak bermula dengan kosong tanpa sekalian. Sekarang kita berada di mana? Masih rumah kita yang baik sekarang. Masih lagi dalam keadaan makanan banyak dalam peti ais. Kita boleh COD, makan kenyang selesa. Tetapi ketahuilah beribu-ribu saudara Islam kita yang bukan Islam bahkan, yang sedang dalam keadaan terduduk, tak tahu mana nak mula, dalam keadaan sedih, dah tak tahu nak sedih macam mana. Bukan orang lain tuan-puan sekalian, rakyat Malaysia kita. Sejauh mana kekuatan kita ni, kan kemampuan kita ni nak keluarkan daripada simpanan kita, nak transfer kepada NGO, pihak-pihak yang sedang membantu di sana. Tuan-puan sekalian, saya bukan nak ambil kesempatan. Saya kan semalam saya diingatkan oleh hamba Allah, Ustazah, berhati-hatilah, jangan sampai timbul fitnah bila bersedekah, bila bagi infak, jangan menunjuk-nunjuk, ibarat macam itulah. Saya bukan sekali dua tuan-puan sekalian dikatakan saya ni menunjuk-nunjuk. Saya ni riak, saya ni takabur. Kan, saya ni suka menunjuk bila buat infak, bila buat sedekah, bila buat bantuan, pergi misi banjir dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, kalau ikutkan saya malu nak minta derma. Saya malu nak minta infak. Satu lagi yang paling dahsyat, saya takut dengan duit orang ramai. Saya sangat takut. Subhanallah. Sampai kan ada hamba Allah kata, Ustazah, ada orang ni sekian-sekian, Ustazah sakit sebab Ustazah tertekan dengan amanah orang ramai. Saya kata memang, hidup saya memang dalam tekanan. Bukan tekanan sebab ujian daripada suami, ujian daripada anak. Tapi saya kata, hidup saya dalam tekanan apa? Saya tak tidur lena. Hidup saya menanggung beban amanah dan kepercayaan orang ramai. Bila orang menyumbang dan memberi infak melalui NGO Sahabat Amal Kek. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau orang tanya kenapa Ustazah susah payah tinggalkan anak sampai 4-5 hari, pergi tunggu sendiri misi. Saya kata, saya boleh. Mak saya pun kata, Asma, bagi orang lelaki je lah pergi jaga anak-anak kat rumah. Kenapa bukan Fazli je pergi? Kenapa Asma pun nak kena turun? Saya kata, Mak, orang bagi infak sebab percaya pada Asma.
Orang tak kenal sangat NGO tapi orang percaya pada Asma. Jadi Asma kena turun sendiri untuk lihat bagaimana tim buat kerja. Untuk memastikan duit yang diinfakkan pada orang sampai. Bukan buat pergi touch begitu saja. Buat betul-betul, bantu betul-betul, sungguh-sungguh. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Bila orang berikan melalui kita, tuan-puan sekalian, bukan kita hidup dalam keadaan tenang dan kita tak gunakan duit itu untuk peribadi. Masya Allah. Bila berlaku banjir semalam, berapa hari lepas kan, Sabah, kami terus transfer 20,000, berapa puluh ribu kepada ejen kita, aktivis kita di Sabah. Kita memang ada aktivis yang sangat aktif, Puan Farha dan tim yang buat kerja di sana. Lalu kita bagi, mereka kata Ustazah gini, kita ada jumpa ni keperluan awal gini-gini. Bagi 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Mungkin 100,000, mungkin lebih tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita tengok berapa jumlah yang terkumpul untuk misi banjir di Sabah. Saya kan, kalau boleh tuan-puan sekalian, saya malu nak isytihar mohon sumbangan infak. Tetapi kami tidak mampu untuk memberikan bantuan yang diperlukan di sana. Akhirnya tebalkan muka, buat iklan dekat page. Lagi satu saya berniat apa? Bila kita buka peluang ini kepada orang ramai tuan-puan sekalian, orang ramai ada peluang saluran untuk menyampaikan infak dan mengambil bahagian untuk membantu saudara Islam kita, saudara bukan Islam kita di Sabah. Maksudnya kita buka peluang ruang untuk orang ramai bersedekah. Kita semua tak mampu untuk ke Sabah. Sebenarnya daripada semalam, tim kami sedang berusaha untuk ke Sabah. Saya memang baru balik daripada Terengganu sampai malam tadi. Tapi bila tim kata Ustazah nak ke Sabah tak? Pergi turun sendiri untuk masa-masa Sabah. Saya dengan suami tu kata nak kita turun hujung minggu ni. Tetapi rupanya untuk turun ke Sabah ada prosedur lain yang agak sukar. Lalu kami akan akur saja. Kalau kami tak boleh pergi Sabah, kami akur. Tapi kalau boleh pergi, kami nak turun. Saya sebenarnya nak tengok sendiri, nak turun sendiri. Sebab bila turun dan tengok sendiri, bila kita buat live di tempat kejadian, sumbangan orang lebih ramai, kita boleh bantu lebih ramai. Sebab kalau tengok di Pahang hari tu, tengok di Kedah hari tu, tuan-puan sekalian, sampai peringkat kita beli peti ais, mereka perlu peti ais. Mesin basuh mungkinlah kita kata pilihan saja. Tapi kita betulkan rumah, ada kita cari rumah sementara untuk sewa, kita beli kelengkapan untuk mereka mulakan kehidupan, peti tong gas, lepas tu dapur, kemudian periuk belanga, kemudian keperluan mereka masak. Walaupun mereka baru bermula di bawah pokok, bawah khemah, tetapi sekurang-kurangnya mereka dah boleh mula kehidupan. Daripada mereka terduduk terpinga-pinga dengan anak-anak kecil dan sebagainya. Dan kita tahu kerajaan Sabah sangat efisien. Mereka dah bantu sedaya upaya. Namun mereka juga tidak mampu sekiranya berlaku bencana yang dalam skala besar macam tu. Jadi NGO sangat penting untuk segera saling membantu. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau fikir saya nak hidup tenang, tuan-puan sekalian, saya tak nak run NGO, saya tak nak. Lebih senang tuan-puan sekalian kita hulurkan sumbangan peribadi bagi ke NGO lain. Tetapi apabila ramainya asnaf fakir miskin yang hubungi saya sendiri melalui PMFB, yang hubungi kita, minta tolong, minta bantuan, akhirnya dah habis dah daripada sumber-sumber peribadi, sumber syarikat kita beri, kita dah tak mampu menampung. Sebab itu akhirnya kita susah payah bina NGO. Dan bukan mudah tuan-puan sekalian nak run NGO ni. Kan kita ada accountant yang keluar masuk duit. Kita semua catat tuan-puan sekalian. Kita takut duit orang ramai. Jadi Masya Allah mungkin secara tidak langsung ni. Bukan saya terfikir tuan-puan sekalian. Secara tak langsung ni saya ingin kita lancarkan tabung kilat, derma kilat untuk masa-masa Sabah. Hari tu tabung kilat untuk masa-masa Kedah. Dan Kedah ni ada susulan lagi. Walaupun kami dah balik daripada misi Kedah, tim kita dah balik, tapi kita masih lagi menghulurkan sumbangan-sumbangan kepada ejen kita di Kedah. Bila mereka kata, Ustazah kita jumpa lagi ni memang dahsyat, itu kesian, dia orang tak boleh nak survive lagi, dia orang tak nak mula lagi. Kita pun transfer. Maksudnya belum terhenti. Kalau ada je permintaan daripada ejen, daripada aktivis di Kedah, kita masih bagi. Kesan daripada pasca banjir. Sekarang kita sedang fokus kepada banjir di Sabah. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian, siapa ingin menyumbang, anda boleh pergi tengok ke page, tengok kepada poster-poster tu. Jadi tuan-puan sekalian, barang siapa saya pergi kepada tadi, yang tidak mengeluarkan peluh, bersusah payah hidup di dunia untuk akhirat, maka dia akan berpeluh
di padang mahsyar kelak. Sehingga peluhnya itu mungkin sampai ke lutut, mungkin sampai ke pinggul, mungkin sampai ke mungkin melebihi daripada dirinya sampai dia berenang-renang dalam lautan peluhnya. Walaupun mungkin kita bekerja dalam aircon tak berpeluh, maksud berpeluh di sini adalah bersusah payah untuk melakukan kerja amal soleh, untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk bangun malam, bersusah payah tuan-puan sekalian untuk membantu orang susah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bukan golongan yang akan berpeluh-peluh di mahsyar kelak, ibarat seperti matahari berada sejengkal dengan kepala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tuan-puan sekalian, sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dalam penyampaian dan sebagainya. Insya-Allah kita akan menyambung kuliah kita, jangan lupa pada pagi besok tuan-puan sekalian. Siri yang ke-55 dah tak silap saya tuan-puan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini tuan-puan sekalian. Kita nak menjalankan atau nak hidupkan agama Allah, nak melaksanakan perintah Allah, kita tidak ada halangan melainkan hawa nafsu kita sendiri sahaja. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita kuat teguh dan kita tutup sikitlah dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hati kami. Tetap teguhkanlah hati kami di jalan-Mu ya Allah. Ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Ya Allah, tetap teguhkanlah hati kami ya Allah di atas jalan-Mu dan dalam keadaan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan untuk kami hijrah ya Allah. Untuk kami ubah kehidupan kami kepada kehidupan yang Engkau redha ya Allah. Ubah cara berpakaian kami kepada pakaian yang Engkau redha. Ubah cara kami berhibur kepada hiburan yang Engkau redha. Cara kami berkomunikasi, bercakap kepada percakapan dan komunikasi yang Engkau redha. Ubah cara kami makan sebagaimana yang Engkau redha. Ubah cara kami bergaul dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak dengan cara yang Engkau redha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin dipanggil dengan panggilan yang mendamaikan sebagaimana firman-Mu ya Allah. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Engkau redha dan Engkau diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah di kalangan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Ya Allah, kami ingin dipanggil dengan panggilan itu ya Allah, sebagaimana firman-Mu ya Allah. Panggilan jiwa yang tenang, iaitu jiwa yang tidak pernah memberontak dengan perintah-Mu. Jiwa yang tidak pernah memberontak apabila sesuatu larangan-Mu lalu kami bersegera meninggalkan ya Allah. Jiwa yang mana kami sentiasa redha dengan ketetapan takdir-Mu. Jiwa yang mana kami sentiasa redha dengan kehendak-kehendak-Mu. Kami tidak menentang perintah-Mu dan kami bersegera meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu. Kami tidak ada daya dan tidak ada upaya, kerana segalanya datang daripada-Mu ya Allah. Maka berilah kami sebenar-benar sifat hamba. Berilah kami hati yang benar-benar memiliki hati hamba, iaitu hamba sentiasa mentaati tuannya. Bahkan kami bukan sekadar hamba, kami tidak memiliki walaupun jiwa kami, kerana seluruh jiwa dan raga kami dalam genggaman-Mu ya Allah. Seluruh dunia dan isinya adalah dalam genggaman-Mu ya Allah. Maka kami tidak ada nilai sedikit pun pada pandangan-Mu ya Allah. Namun sebagaimana firman-Mu ya Allah, Engkau berfirman ya Allah, barang siapa yang mengingatiku maka aku akan mengingatinya. Ya Allah, dengan kami mengingati, berzikir mengingati-Mu, lalu Engkau akan mengingati kami ya Allah. Maka berikanlah kami orang yang kuat berzikir kepada-Mu. Allahumma a'inni ala zikrika, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam berzikir mengingati-Mu ya Allah. Bantulah kami dalam sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, ala syukrika. Dan bantulah kami ya Allah dalam memperindah, dalam memperelokkan amal ibadah kami, amal soleh kami, pekerjaan kami, rizki kami ya Allah. Kami sentiasa memperelok dan memperindahkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.